افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Okay. Tengok ada suara tak dalam line. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung daripada kitab Al-Qawaid Al-Asasiyatu fi ilmi mustalahil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Suara ada tak? Ada? Tak ada? Tak dengar? Okay. Kata muallif rahimahullah ta'ala, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-farqu baina al-hadith al-qudsi wal qur'ani. Sekarang musannif akan bawa kepada kita apa beza antara hadis kursi dan Quran. Perbezaan antara hadis kursi dan juga Quran. Qala infaradal Quran. Infaradal Quranu bimazaya wa khasa'isa. Bersendirian atau teristimewa Quran ini memiliki mazaya, keistimewaan wa khasa'isa dan ciri-ciri khusus laisat li tilkal ahadithi yang tidak ada bagi hadis-hadis tersebut. Wahia dan keperbezaan dan ciri-ciri istimewa itu. Tusawwiru, dia menggambarkan al-farqa, menggambarkan perbezaan bainahu, antaranya, antara Quran, wa bainal hadis, dan di antara hadis. Nampak? Jadi daripada ciri-ciri Quran dengan hadis ni kita dapat bezakan. Quran, apa beza Quran dengan hadis kursi? Pertama, Al-Quran ini mu'jizatun baqiyatun ala marrid duhuri. Dialah mukjizat yang kekal sepanjang zaman. Dengan berlalu zaman. Ala marid duhur, dengan berlalu zaman, dengan makna sepanjang zaman. Dia mukjizat yang kekal, mahfuzun minat taghyir, yang terpelihara daripada perubahan, wa tabdil, daripada pertukaran dan berubah. Perubahan dan pertukaran, takkan berubah, takkan bertukar. Begitulah sebagaimana Nabi baca, sahabat baca, tabi'in baca, kita baca. Mutawatirul lafzi, iaitu lafaz dia mutawatir. Mutawatirul lafz, lafaz dia itu dinukilkan secara bilangan yang ramai. Kemudian benda nukilan ini diambil pula oleh kelompok bilangan yang ramai. Jadi rantaian yang menukilkan lafaz itu ramai pada setiap daripada marhalah, setiap daripada tabaqah, setiap lapisan. Mutawatir. Tawatur. Yang mana mustahil mereka ini sepakat untuk menipu. Lafaz itu lafaz yang disepakati. Daripada dulu orang baca gitulah. Semua baca gitu. Dan orang ambil pada mereka semua baca gitu. Fi jami'i kalimatihi, pada sekalian kalimah Quran. Wa hurufihi, dan huruf-hurufnya, wa uslubihi, dan uslubnya. Tak ada berubah. Qiraat itu, qiraat pun mutawatir jugalah. Dia bukan merubahkan kandungan Quran. Cuma dia perbezaan cara sebutan dan bacaan. Yang mana qiraat itu juga mutawatir juga. Nampak? Qiraat itu juga mutawatir juga. Ni kena fahamlah isu ni. Pada zaman Nabi, Nabi bacakan dengan bacaan yang pelbagai versi qiraat. Lalu dia ajar kepada sahabat. Ada sahabat yang ambil bacaan yang pelbagai. Wadduha, wadduhi. Ada sahabat yang ambil satu cara bacaan. Nampak? Jadi benda itu berlaku pada zaman Nabi. Kemudian sahabat pun begitulah. Bukan maknanya perbezaan pada lafaz kalimah, tidaklah. Lagi apa ciri Quran? Hurmatu riwayatihi bil makna,
haram kita riwayatkan Quran dengan makna. Sebagaimana seperti kita riwayat dengan makna. Makna kita ubah ayat Quran, satu kita kata dia ayat Quran sebab makna serupa, tak boleh. Dia tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Tak boleh kata au kama qala Allah Taala. Ayat itu kita nak baca. Kalau Tuhan kata di tempat lain, ayat yang seumpama, itu lain cerita, dipanggil mutasyabihul Quran, ayat-ayat yang serupa dalam Quran ni. Ni kata dia pun ada berlaku sekali masuk TV tu, apa apa ni dulu, nama apa tu, dai, bukan dai apa, imam style gitulah, tapi orang puan panggil dia. Dai ke tak, buat mula-mula sekali tak ingat. Dia masuk TV dia kata seperti mana Tuhan kabur, maknanya ayat tu, Quran tu dia ubah sikit. Dia macam dia tak boleh salah lain cerita, dia nak baca mungkin salah silap tu lain, tapi kalau dengan sengaja menukar lafaz Quran dengan tujuan kata tidak ada masalah periwayatan dengan makna, itu salah. Kemudian hurmatu massihi lil muhdithi, haram sentuh apa, sentuh mushaf lah. Sentuh mushaf bagi orang berhadas. Hukumnya haram. Lain dengan kitab-kitab hadis, kitab-kitab ilmu lain. Wa hurmatu tilawatihi lil junubi wa nahwihi, dan haram membaca Quran nisbah kepada orang berjunub dan seumpamanya, orang nifas, orang haid, seumpama junub lah tu. Tak boleh baca, haram dia baca. Haram baca dengan niat Quran. Kemudian ta'ayyunuhu fi salati, tertentu bacaan itu dalam semayang. Makna bacaan dalam semayang, baca surah dan Fatihah mesti Quran, tak boleh baca orang lain. Nak baca hadis tak boleh, nak baca Ihya Ulumuddin, nak baca Hikam Ibn Athaillah tak boleh. Walaupun kalam ulama kata lau jazal qira'atu bi ghairil Qur'ani la jaza an yaqra'a bi Hikam Ibn Athaillah. Itu kerana sebab tinggi bahasa dan juga kerana indahnya susunan hikam, bukan boleh baca. Bukan makna boleh baca Hikam Ibn Athaillah dalam Quran, tak. Tak boleh baca selain daripada itu. Tertentu ia dalam sembahyang. Kemudian tasmiyatuhu Qur'anan, dinamakan dia itu Quran. Penamaan Quran tu tidak dinamakan macam mana Quran? Quran. Baik. Kalau Alkitab pun setengah ulama tidak menggalakkan menamakan Alkitab. Tapi itu pun berlaku khilaf lagi lah. Bagaimana Sibawaih menamakan kitabnya Alkitab. Sibawaih namakan kitab dia Alkitab. Macam Quranun Nahwi. Tapi benda itu tidak disepakati lah, tapi tidak berapa comel lah nama Alkitab, sebab penisbahan itlaq kitab tu Zalikal kitab, diitlaqkan pada Al-Quran. Tapi kalau nama Quran tak boleh nama. Nak namakan selain daripada itu Quran, kecuali atas jalan idhafah ataupun majaz. Sebagaimana Dr. Ramadan Al-Kiki dia kata Tuhfah Al-Muhtaj karangan Ibn Hajar ni digelar sebagai Quranul Akrat, sebab orang bahasa Kurdi ni memang menjadikan bacaan rutin Quranul Akrat. Itu idhafah, itu ada masalah lah, sekadar majaz. Yang seterusnya at-ta'abbudu bi qiraatihi, menjadi ibadat bacaan itu. Bacaan itu dapat menjadi ibadat. Dan baca hadis ibadat, tak baca hadis ibadat dengan niat untuk belajar, niat untuk baca hadis. Tapi Quran tu sendiri baca tu ibadat dah. Baca tu ibadat dah. Sama ada terlintas niat tak lintas niat, dengan bacaan semata-mata itu telah dikira sebagai ibadat. Dan khususnya pula kullu harfin minhu bi'ashri hasanatin, setiap huruf daripada Quran 10 gandaan pahala.
Itu tak ada pada hak lain. Okey. Seterusnya, tasmiyatul jumlati minhu ayatan. Penamaan satu ayat daripada Quran tu, nama dia panggil ayah. Jumlah maknanya satu ayat, ayat dalam Quran dinamakan sebagai ayah, tanda. Ayat ni kalau ikut tanda lah. Kalau ayat biasa kita panggil ayat. Kita panggil jumlah. Al-jumlatul ula, jumlah pertama, ayat pertama. Tapi ayat kita panggil kot ayat pertama, ayat kedua kan. Tu sebab kita dah alih bahasa dah tu. Kemudian, tasmiyatu miqdarin maksusin minal ayati suratan. Penamaan kadar tertentu daripada ayat-ayat itu dipanggil surah pula. Satu ayat dipanggil ayat, satu jumlah dipanggil ayat. Kemudian himpunan ayat-ayat dinama sebagai surah. Kemudian, lafzuhu wa ma'nahu min indillah. Lafaz dan maknanya daripada Allah. Lafaz pun Allah yang turunkan, makna pun Allah yang turunkan. Biwahyin jaliyin bittifaqin, dengan wahyu yang jelas secara ittifaq bahawa lafaz dan makna pada Allah. Jadi salahlah orang yang menuduh Asy'ariyah ni mengatakan Quran lafaz itu daripada Nabi ataupun daripada Sayyidina Jibril yang takbirkan. Tuhan kerana mereka faham bila kita kata sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, maka Quran ini kerana dia berhuruf bersuara, maka orang Asy'ariyah mengatakan Quran itu bukan kalam Allah. Sebab di sisi mereka kalam Allah tu tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi Quran ni kalam siapa? Kalam yang ditakbirkan oleh Jibril atau Nabi. Apa tak? Kecelaruan pemahaman tu. Dua benda beza tu. Mereka kata Asy'ariyah ni kata Quran ini bukan kalam Allah. Sebab apa? Sebab kalam Allah di sisi Asy'ariyah qadim, tidak berhuruf, tidak bersuara. Quran kita ini kan ada lafaz, ada huruf, ada bersuara. Jadi lazim daripada itu Quran ni bukan kalam Allah, dah jadi apa? Kalam yang ditakbirkan oleh Jibril ataupun Nabi. Tengok natijah. Yang kita bincangkan tidak berhuruf, tidak bersuara tu ialah kalam nafsi, bukan kalam nafsi Al-Quran ni. Mereka tak faham tu, akhirnya mereka tuduh Asy'ariyah mengatakan Quran ini makhluk. Quran ni bukan kalam Allah. Okey. Jadi sepakat lafaz dan makna daripada Allah dengan wahyu yang jelas secara ittifaq. Bi khilafil hadithi, lain dengan hadis. Falaisat lahu hadhil khasaisu, tidak ada bagi hadis ciri-ciri ini. Jadi dengan kita lihat kepada ciri Quran ini, maka hadis tak ada ciri ini. Maka bezanya begitulah. Jadi disebut satu, faham muqabil itu sifat kepada hadis, tidak ada ciri-ciri khusus yang ada pada Quran ini. Habis. Kemudian anwa'u ulumil hadis, jenis ulum hadis. Ilmu hadis, jenis-jenis ilmu hadis. Yuqassimu aktsaru ulama'i al-hadits an-nabawiyya ila qismain. Membahagikan oleh kebanyakan ulama hadis, kebanyakan ulama mereka membahagikan hadis nabawi ni kepada dua bahagian. Ada makbulin, hadis makbul, dan juga mardudin. Makbul diterima, mardud ditolak. Apa itu hadis al-makbul? Al-makbulu, hadis yang makbul, hadis yang diterima ialah anna naqilihi alladzina naqaluhu wa hamaluhu ijtama'at fihim sifatul qabuli. Hadis itu dikira hadis makbul, hadis yang diterima apabila naqili.
nakili, jamak kepada nakiluna. Kerana dia mansub, maka nakilina. Kemudian diidhafat, dibuangkan nun. Nakilihi. Asalnya nakilina. Idhafat pada ha, buanglah nun. Maknanya ialah para perawi yang menukilkannya. Nakili ni orang yang menukilkan hadis itu, alladzina qaluhu, yang mana mereka itu menukilkan, memindahkan, wahamalu, dan bawa hadis itu, ijtama'at fihim sifatul qabul, berhimpun pada mereka sifat-sifat penerimaan. Jadi perawi hadis itu ada sifat yang mana sifat itu melayakkan hadisnya diterima. Orang yang bercakap benar, tidak menipu, agamanya baik. Maka bila begitu, apa yang dia sebut sandar pada Nabi itu diterima lah. Sebab dia bukan jenis orang yang menipu ataupun boleh jadi melakukan penipuan terhadap Nabi. Walidzalika, dan dari kerana itu, saral hadithul ladzina qaluhu maqbulan, maka jadilah hadis yang dinukilkan oleh mereka ini maqbulan indal ulama, dikira diterima di sisi ulama. Sebab sifat yang melayakkan mereka diterima tu ada. Yang kedua, al-mardud, hadis mardud, maknahu annahu lam tatawaffar sifatul qabul, iaitu tidak memenuhi, tidak lengkap sifat penerimaan. Fi man naqalahu wa hamalahu, pada orang, fi man, pada orang yang menukilkan kalam tersebut dan membawa kalam tersebut. Pada diri orang itu tak cukup sifat yang melayakkan diterima nukilan ataupun hadis dia tu. Mungkin dia orang yang lupa ataupun tidak siqah. Walidzalika saral hadithu alladzi naqalahu mardudan, maka jadilah hadis yang dinukilkan, yang dipindah dan dibawa oleh mereka ini, hadis ini dinamakan hadis mardu, tertolak. Itu secara umum dulu. Secara umum dulu. Okay. Wal maqbul. Okey, jadi makbul tadi pembahagian dia dua, makbul dengan mardud. Lepas tu kita tengok pecahan dia pula. Wal maqbulu, dan hadis yang makbul, yang diterima. Huwal ladzi yusamma 'indal ulama'il mustalahi. Itulah hadis yang dinamakan di sisi ulama mustalah bil hadis sahihi awil hasani. Dinamakan hadis sahih atau hadis hasan. Jadi sahih dengan hasan termasuk dalam kategori hadis makbul, hadis yang diterima. Wal mardud, adapun mardud, huwa alladhi yusamma 'indal ulama'il mustalahi, itu dinamakan di sisi ulama mustalah bid dhaif. Hadis yang tertolak itu dinamakan hadis dhaif. Sebab apa? Sebab tidak cukup syarat untuk melayakkan dia jadi hadis yang diterima. Walamma kanat sifatul qabuli qad takunu kamilatan tammatan fir rawi wa qad tanqusu qalilan, tatkala adalah sifat qabul, sifat penerimaan itu, qad takunu kamilatan, kadang-kadang dia itu sempurna, kamilah tammah, sempurna dan penuh, lengkap, firrawi, pada diri perawi, sifat untuk melayakkan percakapan hadis diterima tu lengkap, siqahnya, dhabitnya, fahamnya dengan apa dinukilkan, adil dia. Waqad tanqusu qalilan, kadang-kadang kurang sikit. Tanqusu ni kurang sedikit, ada juga. Bila ada perbezaan dari segi kesempurnaan dan kurang ni, iqtada, maka menuntut ayakunal maqbulu, menuntut bahawa hadis makbul itu ala darajatain, di atas dua darajataini. Bila ada perbezaan pada kesempurnaan itu, maka selayaknya, semenuntut makna
reti daripada situ bahawa al-maqbul pun, hadis yang makbul itu ada dua darjat lah. Apa dia? Darajatin ulia. Pertama, darjat yang tinggi. Darajatin ulia. Wa darajatin aqalla minha. Yang kedua, darjat yang kurang sikit daripada darjat tertinggi tadi. Fal mustamilu. Maka, mustamilu yang mengandungi ala a'la sifati, yang mengandungi atas sifat yang paling tinggi, paling sempurna, huwa sahih. Maka hadis itu hadis sahih. Wal mustamilu, dan yang mengandungi ala ma huwa aqallu, atas yang kurang sikit min zalika, daripada demikian itu, wal hasanu, itu hadis hasan. Jelas. Ini nak kabur asas saja ni supaya kita faham. Bila orang sebut apa beza sahih dan hasan, kita faham dah bahawa bukan mestinya hasan ini tertolak. Tapi perbezaan kedudukan hasan dan sahih itu ialah pada diri sifat rawi yang meriwayatkan. Pada sifat rawi yang meriwayatkan itu tidak sesempurna periwayatan rawi-rawi yang meriwayatkan hadis sahih. Macam tu. Maka wa yatahassalu, maka hasilnya, khulasahnya, min hadza, daripada ini, daripada maklumat yang kita faham ni, hasil khulasahnya, annal haditha yang qasimu ila thalathati aqsami, maka hadis itu terbagilah kepada 3 bahagian. Apa dia? Sahihin wa hasanin wa dha'ifin. Sahih, hasan dan juga dhaif. Nampak? Okey. Kemudian dia masuk menerangkan tentang hadis sahih pula satu-satu. As-sahihu lughatan diddul marid. Sahih, makna sihat itu lawan bagi sakit. Orang sahih, orang yang sihat. Marid, orang yang sakit. Asal gitulah. As-sihatu, makna sihat. Al-marad, sakit. Sahih, yang sihat. Marid, yang sakit. Wastilahan, pada istilah pula, huwal hadithul ladhi ishtamala, hadis yang mengandungi ala a'la sifatil qabul, yang mengandungi atas sifat yang paling tinggi, sifat penerimaan yang paling tinggi. Sifat tu dipenuhi, sifat-sifat untuk menerima hadis itu, untuk mensahihkan hadis itu ada. Wahiya khamsatun, iaitu ada 5. Ingatlah ni. Pertama apa dia? Al-awwalu ittisalus sanadi, bersambung sanad. Hadis itu nak dikira sahih, sanad mesti bersambung. Wa ma'na hadzal ittisali, makna bersambung ini, ayyakuna kullu rawin, hendaklah setiap rawi, minar ruwati, daripada rawi-rawi. Ruwah tu jamak pada rawi, ya. Setiap daripada rawi-rawi yang meriwayatkan hadis itu, qad sami'a amman fawqahu, sungguh dia telah dengar, ambil hadis itu daripada orang di atasnya, orang sebelumnya. Hakikatan, secara sungguh. Dia dengar sungguh. Memang dia ambil sungguh. Dia kata haddasani syaikhi, telah meriwayatkan, menceritakan kepada aku oleh guruku. Wa haddasa, lepas tu kata gurunya haddasani syaikhi, guru pula atas telah menceritakan kepadanya oleh gurunya. Itu kata. Jadi memang dia dengar sungguh. Wa man fawqahu, dan orang yang seatas daripadanya, gurunya itu, sami'a minal ladzi fawqahu, dia juga dengar daripada orang sebelumnya. Wa hakadha ila akhiris sanad, itu itulah sampai akhir sanad. Sampai pada akhir sanad, iaitu sahabat tu lah. Sampai pada akhir sanad itu sahabat. Misalu dzalika, contoh demikian itu, qaulul Bukhari mathalan, contoh kata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni Bukhari kata haddatsana, telah mentahditskan, telah mentahditskan kepada kami, telah membacakan hadis kepada kami. Siapa dia? Abdullah ibn Yusuf.
Abdullah bin Yusuf. Guru dia, guru pada Imam Bukhari. Lepas tu, kata guru dia, akhbarana, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Malikun, oleh Malik, an Abi Zinad, daripada Abi Zinad. Malik pula ambil daripada Abi Zinad. Anil A'raj, Abi Zinad ambil daripada A'raj. An Abi Hurairah, A'raj pula ambil daripada Abi Hurairah. Annahu qala, bahawa Abi Hurairah berkata. Apa kata Abi Hurairah? Qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah. Jadi, mana tadi? Sana. Memang Imam Bukhari, gurunya Abdullah bin Yusuf, ambil dan dengar daripada Malik. Malik ambil dan dengar daripada Abi Zinad. Abi Zinad dan dengar daripada A'raj. A'raj ambil pada Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, ta'amul ithnaini kafith thalathati, makanan untuk dua orang cukup untuk tiga. Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga. Maknanya Nabi suruh kita iktisad. Apa maksud iktisad? Kita bersederhana pada masalah makan ni, dan orang mukmin ni sebenarnya barakah makanan tu kalau ikut dua makanan tu boleh cukup untuk tiga. Boleh hajat lebih lah. Nampak tak? Cukup. Okay. Nak ke darat. Tak nasi banyak tu. Cukup tak? Sini makan mana? Sebab kita makan ramai-ramai kan. Ramai sekali, jadi makanan dua orang cukup untuk tiga. Jadi kalau nak buat perancangan, nak beli makanan ke, makan mama, kacang itulah. Kacang kurang sikit daripada bilangan orang. Baru tak berlaku pembaziran. Dan kita beramal dengan sunnah. Rawahul Bukhari fi Kitabil At'imah. Imam Bukhari riwayatkan dalam kitab sahihnya dalam bab Kitabil At'imah. Okay. Kata Said Muhammad Alawi Maliki, dia kata apa? Fahadha sanadun muttasilun. Ini sanad muttasilun. Sanad bersambung. Wa makna dhalika, makna bersambung tu annal Bukhariya, Imam Bukhari, qad sami'a, dia sungguh telah dengar, min Abdillah, hadzal haditha, dia dengar sungguh hadis ni daripada Abdullah bin Yusuf. Wa anna Abdullah sami'a min Malikin, dan Abdullah bin Yusuf pula dengar daripada Malik. Hadzal haditha, hadis ini, wa anna Malikan sami'ahu min Abi Zinad, dia dengar daripada Abi Zinad. Wa huwa sami'ahu, Abi Zinad dengar pula daripada Al-A'raj. Dan wa huwa sami'ahu, dia dengar daripada Abi Hurairah. Wa huwa sami'ahu min Rasulillah, dan dia dengar Nabi SAW sendiri khabar. Wa hadha, dan ini yaqtadi, memberi faham wujudar rawi. Okey, bila begitu, fahamnya bila setiap orang dengar daripada gurunya, maka memberi faham wujudar rawi fi zamanil ladzi qablahu, bahawa rawi itu ada pada zaman syekh sebelum dia. Makna syekh itulah, syekh dia lah. Katakanlah Imam Bukhari. Imam Bukhari dah ada pada zaman Abdullah bin Yusuf. Guru dia yang dia ambil sanad hadis kan, Abdullah bin Yusuf. Baru betul dia dengar. Kalau dia kata saya dengar daripada katakanlah ni, saya dengar daripada Syekh Daud Fatani, kalau nak kabur. Saya telah menghadasani Syekh Daud Fatani. Jadi mana? Ada tak pada zaman Syekh Daud Fatani tu? Tak ada. Dah macam mana anda boleh kata hadasani atau sami' tu? Tak boleh lah. Kecuali Syekh Daud Fatani tu Ustaz Ana, Ustaz Daud contohnya, Dr. Daud. Sebab dia orang Tani. Tak apalah. Hadasani Syaikhi. Dr. Daud contohnya. Tu tak apalah tu. Sebab nama dia Daud juga, dan dia asal orang Tani. Tak apa. Tapi Syekh Daud Tani pengarang kitab tu, tak betul lah. Jadi, bila kata dia mendengar daripada gurunya, maka lazim bahawa dia dah ada pada zaman yang sebelumnya. Wa wujudul ladzi qablahu, dan wujudnya orang yang ada sebelumnya itu gurunya, fi zamani man fawqahu, pada tempoh masa guru pada dia tu. Tak, guru dia Abdullah bin Yusuf, mesti dia ada pada zaman Imam Malik. Baru sah dia kata saya dengar. Hatta yumkinu, sehinggalah memungkinkan, hatta yumkina an yatahaqqaqa, hatta yumkina
sehingga mungkin an yatahaqqaqa sama'uhu, mungkin berlakunya sama', dia mendengar hadis itu. Baru boleh kata betul, mungkin berlaku dia ni mendengar hadis. Sebab apa? Zaman guru dia tu dia dah ada. Dan waktu itu memungkinkan. Ada juga kadang tak mungkin dengan cara apa? Dengan cara dia ada zaman guru dia, tapi masa tu dia kecil bayi. Kalau dia riwayat dengan sirah hadasani tak betul lah. Kalau riwayat dengan sirah ijazah boleh. Sirah ijazah boleh. Jadi anak-anak kecil siapa waktu kalau dengan sanad Quran dengan ijazah tu atau hadis Quran tak boleh hadis. Daripada Syekh Taufik duduk lagi. Boleh lah. Walaupun yang kecil lagi. Tu setengah-setengah orang bawa anak kecil supaya Syekh ijazahkan kepada anak. Ini tak erti bayi. Bayi lagi. Tapi walaupun ini ada berlaku khilaf lah di kalangan ulama, boleh diterima tak masalah ijazah ni, masalah turuk at-tahammul dan juga ijazah lah. Tapi di sisi ulama ada yang menganggap tu boleh. Maka apa nama ni, maknanya kalau lah zaman tu tak ada dah anak murid Syekh, tak ada belaka dah, dia ada walaupun dia kecil, dia tinggi sekali sana lah. dia tinggi sekali sana lah kalau tak ada orang lain tu. Waktu berlaku sanad tinggi macam mana? Buat masa kecil. Tapi ijazah bukan hadas sanad. Tak, bukan cara tahdid lah. Dengan cara ijazah saja. Okey. Mana tadi? Hatta yumkina ayatahaqqaqa. Sehingga mungkin bahawa berlakunya sama. Berlakunya mendengar minhu daripada orang sebelumnya. Wattisaluhu bihi, dan bersambungnya dia dengan orang sebelumnya. Baru kata boleh mendengar betul. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, adalatul rawi. Keadilan rawi. Adil. Rawi itu mesti adil. Ayakuna kullu rawin. Setiap rawi itu min ruwatil hadis, daripada perawi hadis, fi dhalika sanadi, pada sanad itu adlan, dia itu mesti adil. Apa makna adil? Wal adlu wal muslimu al-aqilu as-salimu minal fisqi. Orang muslim yang berakal, yang selamat daripada kefasikan. Maknanya bukan orang yang buat fasik. Wa saghairi, dan selamat saghairi al-awsafil khasisati. Yang selamat maknanya yang tidak buat perkara-perkara saghair, awsaf khasisah. Saghair maknanya perkara-perkara kecil, tapi daripada sifat-sifat yang keji. Al-fisku, dosa besar. Seorang itu dikira sebagai fasik apabila seorang itu melakukan dosa besar, walaupun sekali fasik lah. Kalau tak taubat, mana orang tu fasik lah di sisi Tuhan, walaupun manusia tak tahu. Ataupun orang mengekali dosa kecil, saghair, mengekali dosa kecil. Dan adil ni apa? Orang yang tidak fasik dan tidak melakukan dosa-dosa kecil atau yang mana daripada sifat-sifat yang keji. Saghair awsaf al-khasisah. Kesalahan-kesalahan kecil daripada sifat-sifat yang khasisah, sifat-sifat keji. Kalau dosa kecil, tu tak ada orang selamat. Tak ada orang selamat daripada dosa kecil. Faham tak? Sebab tu dia kata saghairil awsafil khasisah. Dosa-dosa kecil, perkara-perkara yang daripada sifat yang keji. Dia ada dosa kecil, contoh dosa kecil yang mana kalau bukan Nabi, bukan Rasul, tak selamatlah dah. Perlu ke rawi ni maksum atau terpelihara? Orang panggil maksum mahfuz lah, terpelihara daripada dosa kecil. Tak mampu gitu. Jadi yang disyaratkan adil ni benda-benda kesilapan, dosa-dosa kecil yang mana melibatkan benda itu sifat-sifat hina. Contoh, dia ni orang suka kacau anak dara orang. Kacau anak dara orang. Lalu tepi jalan, wik. Dosa kecil tau. Apa tak? Tapi hina lah. Allah, ustaz buat gitu.
No, ustaz lah gitu. Jadi dak menyebabkan jatuh maruah. Jatuh maruah. Ataupun zaman dulu kata makan makan di tepi jalan, tak makan di kedai tepi jalan, tak pakai tutup kepala. Itu situasi zaman dulu lah. Ini kadang-kadang benda ni berubah lah. Okay. Jadi mereka ni adil, mereka tidak buat benda gitu. Tidak buat dosa besar yang mana tidak ada kefasikan dan juga selamat daripada perkara-perkara dosa kecil yang daripada sifat-sifat yang kehinaan, sifat-sifat keji. Okay. Fal kafiru dan juga kafir. Tu mungkin payah nak jumpa, senang nak jumpa macam mana? Kita kata jenis logo ataupun cakap nipu tapi gurau. Faham tak? Ada orang jadi gitu tak? Tak ada sains macam gitu. Kalau cakap ni tahu dah lebong tu tahu dah lebong. Tapi dia suka lah. Sebab bila lebong tu orang pun gelak lah. Tapi dia pun memang tahu. Bukan, orang pun tahu yang lebong. Faham tak? Jenis-jenis lawak di style lebong itu. Ada itu. Kita tak jumpa dah ni. Zaman ni tak ada dah. Kalau sayang orang baik-baik kita tak jumpa. Kan tak Ustaz Jin kau? Kalau sayang-sayang ramai-ramai ya ada jenis gitu. Tu walaupun dosa kecil dan bukan melibatkan dia kutuk orang fitnah benda tu tapi mana lebong. Nak lebong ke lebong. Jadi aktor isim Jadi makna menjatuhkan maruah. Fal kafiru, maka orang fasik. Lawan bagi sifat itu. Fal kafiru, orang kafir. Lawan bagi muslim. Wal fasiku, orang fasik. Lawan daripada as-salimu minal fiski. Wal majnun, orang gila lawan bagi akil. Wal majhulu, dan orang yang tidak diketahui. Termasuk jahalah sebab apa? Sebab kita tak boleh nak kenal dia. Tak boleh nak tahu. Jadi wal majhul termasuk. Walaupun dalam qaid ta'rif itu tidak ada sesuatu yang mukhrij yang mengeluarkan majhul tu, tapi majhul ni adalah memang disyaratkan untuk adil tu orang tu mesti dikenali. Kalau tidak macam mana kita nak ukur dia adil atau tak adil? Maka kullu haula, setiap mereka laisu udulan, bukan orang adil. Kalau hadis diriwayatkan oleh majhul, hadis tu tak boleh akan naik darjat sahih. Sarkastik. Ayuh. Mana yang sarkastik? Sarkastik ni disindir, bukan sarkastik disindir. Sarkastik ni disindir. Sindir ni kadang sindiran tu ada tujuan lah, ada sebab. Sindir lain. Ni jenis cakap nipu. Jarang kalau orang baik, jarang jumpa saya jenis gini. Dia kena duduk dengan orang biasa ni. Orang awam ni. Tak? Saya tak? Ada? Ada tak saya gitu? Ada. Dia bukan sarkastik ni orang tu sindir. Tahu tak? Sindir ni maknanya dia ada tujuan tapi dengan cara menyindir. Hak ni memang lempong. Memang lempong. Nampak tak? Okey. Lempong kurang. Ya lempong suku rasa lempong kurang. Faham tak? Ada saing-saing tak? Kena ada? Kena ada kopi ya. Kedai kopi barista ke kopi kopi tu berjalan. Okey. Ni tadi. Dia lawak dia tu dengan cara nipu. Aku ni tahu, aku ni pula baru ni. Pula boleh besar bapak ikan boleh. Sedap cerita tau. Tahu dah lebong habis nak cerita. Jadi bapak ikan boleh apa kong? Boleh ke saya kos setengah. Setengah ke mana kena makan jerum Dah mu selamat dah. Aku selamat. Laisu udulan bi khilafil mar'ati, lain dengan mar'ah perempuan. Fahiya maqbulatur riwayah. Perempuan ini maqbulatur riwayah. Dia
perempuan ini maqbulatul riwayah. Jadi dah muslim tadi. Muslim di sini bukan syarat lelaki lah. Dalam masalah rawi, perempuan diterima. Kalau ada cukup syarat lah. Perempuan ni maqbulatul riwayah. Tapi dalam masalah apa nama ni syahadah tak. Dalam syahadah dia syarat dia lain sikit. Syahadah kalau benda-benda yang berkaitan dengan jenayah mesti syahadah tersebut daripada lelaki berkaitan jenayah, kecuali benda yang berkaitan perempuan. Jadi maqbulur riwayah istilah lain dengan maqbulus syahadah. Maqbul syahadah syarat dia ketat lagi. Hamba dan orang dia perempuan kadang tidak diterima. Tapi sini perempuan diterima. Tengok. Bi khilafil mar'ati fahiya maqbulatur riwayah, maka dia itu diterima riwayat idza kanat muslimatan, kalau dia itu muslimah. Kitabnya ialah Qawaid al-Asasiyah fi ilmi mustalahil hadis karangan almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Aqilatan, dia berakal, salimatan minal fisqi, selamat daripada kefasikan, wal awsafil khasisati, dan sifat-sifat kehinaan, sifat-sifat keji. Wa kadzalikal abdu, ail abdu kadzalika, hamba pun demikianlah. Tidak syarat sini kalau dalam syahadah hamba tidak diterima. Tuqbalu, diterima, riwayatuhu, diterima riwayat hamba. Idza kana musliman, kalau hamba tu musliman, aqilan, saliman minal fisqi wal awsafi al khasisati. Wa yumkinu an naqula, dan boleh kita katakan, inna adalatar rawi, bahawa keadilan rawi itu maknanya nazafatu sulukihi, bersih kelakuannya, wa taharatu sayrihi, dan elok bersih perjalanannya. Sayrihi makna apa nama ni, tata susila ataupun perjalanan dia, hidup dia. Perjalanan tu makna apa nama ni, siri hidup dia lah. Taharati sayri, perwatakan dia. Dia orang yang makna yang baik kelakuan dia. Wa huwa yatanawalul janibal akhlaqiyya fi rawi. Dan ini aspek al-adlu ini dia mengambil aspek akhlak pada rawi. Jadi perbincangan tentang adil ini ialah perbincangan tentang aspek akhlak pada diri rawi. Wa yabqa, tinggal lagi ishtiratu janibil ilmi. Tinggal lagi pensyaratan aspek ilmiah, aspek ilmu tu. Li'annahu la yalzamu min kaunir rawi adlan, kerana tidak lazim keadaan rawi itu adil, salihan taqiyan, dia soleh lagi bertakwa, fi nafsihi, pada dirinya, an yakuna hafizan mutkinan, tak mesti dia itu hafiz, ingat dan juga teliti, ingat dan juga mutkin, tak mesti, fi riwayatihi, pada riwayatnya. Soleh lah dia ni, baik sungguh, panggil tok wali, tapi boleh terima hadis tak? Boleh jadi tak boleh diterima. Kenapa? Kan dia soleh, kan dia baik akhlak. Kerana dia tak ingat. Nampak tak? Dia tidak cermat, dia tidak mutkin dalam penghafalan dan riwayat dia. Jadi bukan kena tengok dari segi soleh saja. Nampak? Zaman ni pun gitulah kata-kata tak. Maknanya nak dapat, nak kenal atau dapat ilmu daripada seseorang tu bukan tengok title dia saja. Ni ustaz, ada CJ tak? Ada. Selesai. Keluar pondok tak? Masuk juga ngaji pondok contohnya. Ada madrasah, ada contohnya. Pakai yang jubah ni. Nampaklah kealiman, pakai serban pula contohnya. Boleh terima. Tak? Kita tengok pula aspek keilmian dia. Jadi dalam hadis Nabi lagilah. Maka ulama apabila nak menentukan kedudukan hadis tu, tengok pada periwayat hadis. Dia soleh, akhlak baik, cukup tak? Tak cukup lagi. Mesti. Kenapa tidak lazim orang itu soleh, baik dan bertakwa, dia itu orang yang hafiz, mutkin dalam riwayat.
yang ingat pada riwayat dan juga teliti dan cermat pada periwayatannya. Wal aksu bil aksi, dan lawan tu dengan lawannya. Maknanya sebaliknya gitulah. Tak semesti orang itu alim, ingat hadis, dan juga orang itu mutqin contohnya. Orang itu mesti soleh. Oh, dia ni alim. Bukan 4 mazhab, 14 mazhab. Alim 14 mazhab. Ah, Quran cair, hadis cair mulu. Tapi perangai tak apa comel. Tak mesti. Tak mesti makna orang itu ilmunya tinggi, akhlaknya baik, tak mesti. Jadi tidak ada berlazimah antara kedua. Ai la yalzamu min kaunihi, tidak lazim daripada ni nak terang wal aksu bil aksi. Dan lawan tadi dengan lawannya lah. Apa maksudnya? Ai la yalzamu min kaunihi hafizan. Tidak lazim daripada keadaan seseorang itu hafiz, dia itu hafal, ingat. Mutskinan, dia itu itqan, cermat, dia teliti dalam periwayatan. Fir riwayati an yakuna adlan, dia mesti adil, salihan, taqiyan, dan soleh dan bertakwa. Tak mesti. Contohnya dia alim, ingat hadis betul-betul, tak jatuh satu huruf pun. Satu huruf pun tak jatuh daripada hafalan ni. Sama saja dengan apa yang dicatat. Tapi orang itu orang yang kata fasik contohnya, fasik. Boleh terima tak? Boleh terima kok. Sebab tidak ada keyakinan dan keamanan bahawa dia tu boleh menipu. Walaupun dia tahu, boleh saja dia menipu sebab tidak adil daripada agama. Ya. Walidzalika, dari kerana itu, ishtarata, telah mensyaratkan al-ulama'u, para ulama' fir rawi, mensyaratkan pada rawi, an yatahaqqaqa biwasfin akhara, mestilah tahakkuk, mestilah ada sungguh sifat lain. Okey. Ulama' mensyaratkan pada rawi bahawa an yatahaqqaqa biwasfin akhar, mestilah dia terlaksana, berlakunya, termanifestasinya sifat lain pada diri rawi itu. Apa dia? Wa huwa kaunuhu hafizan mutqinan muhaqqiqan fi riwayatihi. Orang ini dia itu hafiz, mutqin, muhaqqiq fi riwayat, tahqiq sungguh pada riwayat. Makna orang yang memang tahqiq, cermat, betul, teliti. Wa huwa allazi yu'abbiru, mereka itu, orang inilah yu'abbiruna, yang para ulama yu'abbiruna anhu, yang mentakbirkan orang ini, orang yang mempunyai sifat ini, mereka panggil apa? Mereka mentakbir ni makna panggil. Yu'abbiruna anhu, mereka memanggil orang yang ada sifat ini bitamamid dhabti, orang yang mempunyai dhabit yang tamam. Makna dhabit sungguh dia ni. Panggil istilah kita sebut dhabit sungguh dia ni. Dhabit mana? Betul-betul hafalan, ingat, kemah, teliti. Wa huwa syartu tsalitsu, dan itu syarat yang ketiga, min syurutis sahihi, daripada syarat sahih. Apa dia? Tamamud dhabti, iaitu sempurna dhabit. Dhabit yang sempurna, yang kemas. Okay, apa maksud tamamud dhabti? Wal muradu bidzalika, yang dimaksud demikian itu kaunuhu fil martabati al-ulya, kedudukannya pada darjat yang tinggi. Bi an yathbuta, bukan, bi an yuthabbita. Ada tak bagi tu? Ada. Yuthabbita lah, yuthabbita, bahawa dia mentasbihkan, mengemaskan ma sami'ahu, apa yang dia dengar, fi zihnihi, pada zihinnya. Jadi orang ini dia boleh lekat, sabit ni lekat, melekatkan apa yang dia dengar dalam pemikiran akal dia, dalam ingatan dia, bihaitsu, sekira-kira, yatamakkanu, mampulah dia, min istihdarihi, mampu untuk menghadirkan balik apa yang dihafal, mata sya'a, bila masa dia nak. Ni panggil dhabit sungguh ni. Mana dia, apa yang dia dengar, dia sabit, dia lekat betul-betul dalam ingatan dia, sekira-kira dia boleh hadirkan bila masa dia nak.
Orang tanya hadis ni, okey, kalau hadatsana baca hadis. Apa dalil berkaitan ni, dia pun baca hadis ni. Ni orang dhabit ingat semua ni. Fa kharaja, maka keluarlah al-mughaffal. Keluarlah al-mughaffal. Mughaffal ni orang yang apa nama ni, yang lupa lah. Dia baca benda mughaffal. Mughaffal maksud kemughfilu. Ada tulis tu. Mughaffal ni macam lah bodoh tapi rasa tak sesuai je. Orang yang lupa ni tahu. Mughaffal ni mughfal. Mughfal rajulun mughfal. Majhulul ismi. Mughaffal. Mughaffal ni bolehlah mughaffal ni makna bodoh, tak cerdik. Tengok je. Jahil. Mughaffal. Gitulah. Mughaffal. Ya. Lala masuklah. Senang diperdaya. Lupa. Kalau ghafil baru orang yang lalai. Mughaffal lah. Keluar daripada itu al-mughaffal. Orang yang makna lupa. Ataupun orang yang kita kata apa nama ini? Senang lupalah. Kathirul khata', yang banyak salah. Mughaffal. Tak masuk ni. Kerana apa? Kerana dia ni kita tak yakin bahawa benda yang dia riwayat tu boleh jadi hak dia terlupa. Wa kharaja aidan khafifud dhabti, orang yang khafifud dhabti, lemah dhabitnya. Dhabit dia lemah. Maknanya ingatan ataupun ketelitian tu tidak teliti sangat. Ya. Penting ni, sebab tu penting. Zaman dulu orang buat muqaranah lepas mengaji. Masa tu guru mengajar dhabit kan. Dhabit tanda-tanda. Lepas pada siap kelas tu, murajaah. Masa murajaah tu saya mau kawan. Kadang-kadang kita catat lain, kadang-kadang tinggal perkataan la. Tinggal la jadi lain kan. Kadang-kadang kita tulis murak yang kita faham. Murak syekh yang kita faham. Tapi kawan kita tulis lain. Tu muqabalah daripada nuskah atau kefahaman kita tu. Samalah. Kalau zaman dulu riwayat hadis, mereka muqabalah antara nuskah yang mereka saling. Syekh baca. Qala hadatsana masih tulis. Kadang-kadang ada tertinggal, kadang-kadang salah dhabit kalimah ni. Masa tu checknya. Masa tu kita nak check. Zaman ni cara check ni mudah. Dah. Boleh, makna kalau tak ada boleh penjarakan sosial. Masing-masing boleh check dengan rakaman. Pelajar tu check balik. Apa yang kita dhabit tu kena dah. Kadang dhabit tu laju bila dalam proses belajar ni kita terpaksa laju sebab kita nak kejar kan. Kita nak kejar. Okay. Nampak? Jadi khafifud dhabti, ringan dhabit tidak kemah. Jadi orang itu tak sampailah hadis itu tahap kesempurnaan dia. Okay. Yang kelima. Seterusnya, ar-rabi'u. Tadi yang ketiga apa? Ad-dhab tu lah. Yang kedua adil, lepas tu ad-dhab. Yang keempat, khuluwuhu minasyududhi. Sunyinya hadis tersebut daripada syadz, kejanggalan, kepelikan. Sunyi pelik. Ai la yukhalifu dhalika athiqatu arjahu minhu minar ruwati. Apa maksud syuzuz? Bahawa tidak menyalahi demikian periwayatan atau nukilan itu
ataupun tidak menyalahinya oleh siqah. Yukhalifu fa'il bagi yukhalif. Athiqatu. Thiqah arjahu minhu. Yang lebih rajih, yang lebih kuat, yang lebih tinggi daripadanya di kalangan rawi. Ni dimaksud masalah syaz. Dalam hadis syaz, dia begini. Seorang rawi, dia meriwayatkan satu riwayat. Ini seorang rawi. Dia riwayat satu riwayat. Dalam riwayat tu kata sebut, ambil contoh senang lah. Nabi SAW sapu di atas khuf. Sapu atas khuf. Tiba-tiba datang seorang rawi, dia kata sapu di atas jawrak. Jawrak ni stoken. Lafaz stoken itu diriwayatkan oleh seorang rawi. Rawi ni siqah. Tapi berlaku pada hadis itu berlaku syudzuz. Berlaku kejanggalan pelik. Sebab rawi-rawi lain yang lebih siqah ataupun lebih ramai daripada dia tidak meriwayatkan dengan lafaz stoken, jawrak, tapi mereka meriwayatkan dengan lafaz khuf. Nampak? Jadi hadis itu jadi syaz. Hadis itu jadi syaz. Dah rawi kan sahih? Ya, tapi orang yang lebih sahih, lebih arjah daripadanya meriwayatkan menyalahi apa yang diriwayat. Jadi antara syarat hadis itu sahih, mestilah khuluhu minasyuzuz. Sunyi hadis itu daripada kejanggalan. Ramai-ramai riwayat dengan lafaz ni, seorang riwayat dengan lafaz lain. Kalau lafaz tersebut sama makna tak apa, tapi kalau memberi makna berbeza, ini jadi masalah ni. Jadi masalah. Jadi bila berlaku menyalahi orang siqah yang lebih rajih daripadanya di kalangan rawi lain menyalahi riwayatnya, maka dipanggil syaz. Berlaku dalam periwayatan itu syuzuz, kejanggalan. Ya. Maka darjat ni takkan jadi sahih lah. Takkan jadi sama dengan darjat hadis yang sahih lain. Al-khamisu, yang kelima, khuluwuhu minal illati. Sunyinya riwayat itu daripada illah. Ai la yakunu fil hadithi illatun, tidak ada dalam hadis tu illah. Illah ni maksud penyakit. Ni sebut dah ni. Illah ni asal penyakit, tak ada penyakit. Tak ada aib. Apakah illah yang dimaksudkan dalam ilmu hadis ini? Wal illatu, dah bermula illah. Wasfun khafiyun yaqdahu fil qabuli wa zahiruhu as-salamatu minhu. Illah ini sifat yang tersembunyi yang mencacatkan pada penerimaan. Yaqdahu fil qabul, mencacatkan pada penerimaan hadis. Zahirnya pada luaran as-salamatu minhu. Zahirnya selamat daripada sifat ni. Ini peringkat lebih mendalam dan lebih teliti dalam masalah penerimaan hadis. Okay, ulama hadis bila seorang yang pakar dan ahli dalam bidang jarh wa ta'dil dan juga ahli dalam hadis, mereka kadang boleh kenal hadis ini zahirnya nampak macam hadis sahih. Rawinya sahih belaka. Tak. Lepas tu, tapi dalam hadis tu ada problem. Ada illah. Dipanggil hadis ma'lul. Illah ni, jadi illah ni benda yang tersembunyi. Yang kalau orang biasa tengok macam hadis sahih ni, sahih ni. Tak. Tapi berlaku illah yang tersembunyi. Berlaku satu masalah lah. Aib yang tersembunyi yang menyebabkan jadi penerimaan hadis tu tak boleh diterima, ditolak. Mencacatkan pada penerimaan hadis. Yang mana zahirnya nampak hadis tu comel, tak ada masalah oleh orang biasalah. Tapi ahli hadis dia kenal. Maka ini dipanggil sebagai illah. Maka syarat daripada hadis sahih mestilah salamatu minasyuduz wassalamatu minal illah. Selamat daripada syaz dan selamat daripada illah. Dah ni hadis-hadis Bukhari contohnya kan. Ataupun hadis ni ada contohnya. Hadis kita kata hadis ni ulama kata sanadnya sanad Bukhari, tapi kenapa ditolak? Ada illah. Boleh jadi kerana ada illah di situ. Jadi illah ni sifat yang tersembunyi yang mana ahli dia yang nampak.
kita nak tahu istilah-istilah lah. Bila kita kata hadis ni maklul fihi illah, kita tahu dah illah. Illah tu apa maksud? Merujuk kepada ada satu sifat yang tersembunyi, yang mana ahli dia tahu, yang menyebabkan hadis itu tak nak apa nama ni, tidak tinggi darjatnya. Hadis itu cacat pada masalah penerimaan hadis itu. Okey. Jelas Okay, jadi 5 apa dia? Kita boleh simpulkan sekali. Syarat sahih dia apa? Pertamanya, ittisalu as-sanad. Ingat ittisalu as-sanad. Lagi? Adalatu rawi. Kemudian tamamud dhab. Kemudian adamu syudzuz. Sudah gitu. Adamu syudzuz. Yang kelima ialah adamul illah. Setengah tulis illah qadihah. Ada apanya? Ingat pendek-pendek aku dah saya ingat 5 itu. Salus sanad. Sanad mesti bersabur. Adalatul rawi. Rawi mesti adil. Lepas tu tamamud dhabti. Kemudian adamu syudzuz dengan adamu illah. 5 tu Okay. Hukmuhu, hukumnya annahu yuhtajju bihi, bahawa digunakan hujah, berhujah dengannya, dengan hadis sahih fil aqaidi wal ahkami wa ghairiha. Hadis sahih ni boleh buat hujah masalah akidah, masalah hukum dan selainnya. Wa yajibu al-amalu bihi, dan wajib beramal dengannya. Hadis sahih kalau tidak ada pertentangan ataupun ada menyalahi kaedah dan usul-usul yang lain, maka wajib beramal lah. Secara prinsipnya gitulah. Secara prinsip, mana hukumnya bila hadis itu sahih dalam masalah akidah boleh kita guna sebagai hujah, dan pada masalah hukum dan wajib beramal dengan dia. Itu secara umum. Al-Hasan. Kemudian hadis hasan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.